ini kita dapat sama-sama menjayakan satu program yang besar maknanya kepada rakyat Malaysia, iaitu Light Bongkar. Ini kali pertama kita adakan di bawah tajuk pengkhianatan hartanah Johor. Dan tajuk ini sangat popular pada waktu ini, terutamanya pada hari ini, apabila Esko Kerajaan Negeri Johor, Datuk Abdul Latif Bandi, yang juga Adun Endau, telah ditahan oleh pihak SPRM berkaitan dengan isu hartanah ini. Jadi pada malam ini kita sangat bertuah kerana kita dapat bersama-sama dengan dua tokoh kita di negeri Johor. Pertamanya sebelah kanan saya adalah Tuan Haji Zulkifli bin Ahmad, seorang perunding hartanah berdaftar di negeri Johor, telah terlibat selama 30 tahun dalam bidang hartanah, sangat pengalaman dalam urusan tanah di negeri Johor. Yang kedua, yang sebelah kanan Tuan Haji Zulkifli Ahmad adalah Datuk Osman Sapian, bekas Adun Kempas yang juga bekas Timbalan Ketua Bahagian UMNO Pulai. 3 penggal menjadi Adun di Kempas dan sangat berpengalaman dalam hal-hal berkaitan dengan hartanah di negeri Johor ini. Jadi untuk meringkaskan masa pada malam ini, saya mulakan dengan Tuan Haji Zulkifli Ahmad dulu tentang isu yang berlaku pada mutakhir ini. Apabila pertamanya dahulu kita didengarkan bahawa 6 orang pada waktu itu, 6 orang ditahan oleh pihak SPRM, dan salah seorangnya adalah anak kepada Esko Kerajaan Negeri Johor. Dan hari ini Esko terbabit, Datuk Abdul Latif Bandi, yang juga Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, telah ditahan oleh pihak berkuasa atas isu yang kita tahu, iaitu isu hartanah. Jadi isunya sekarang ni, apa sebenarnya isu sebenarnya Tuan Yizul sebenarnya dalam kes ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi, kepada slot bongkar pada malam ini bertajuk pengkhianatan hartanah Johor. Dalam isu rasuah hartanah Johor, sebagaimana dilaporkan oleh SPRM, terdapat 2 kes. Yang pertama ni adalah tentang pengurangan premium tanah yang telah ditukar menjadi hartanah pembangunan kediaman dan juga industri. Dan yang kedua adalah tentang isu penukaran status tanah bumi dengan non-bumi. Untuk yang pertama, saya yakin dan percaya apa yang dimaksudkan pengurangan premium itu adalah merujuk kepada premium tambahan, additional premium, iaitu bila mana sesebuah kawasan perumahan yang asalnya merupakan tanah pertanian ditukar syarat kegunaan kepada pembangunan bercampur, kediaman ataupun industri, kemudian dipecah sepadan. Dan proses yang dilalui di negeri Johor, kita ada satu proses, dan dia lebih cepat daripada negeri lain, dikenali sebagai SBKS, serah balik kurnia semula ataupun surrender dan re-alienation. Dan bila diluluskan, makna dia pemaju dikenakan bayar. Yang luluskan tu siapa Tuan Haji? Okey, proses dia yang terakhir ini, sebab SOP ini berubah-ubah daripada masa ke masa, yang menjadi sekretariat kepada proses tukar syarat SBKS ini adalah pejabat tanah daerah sendiri. Dan kemudian telah diluluskan, dia melibatkan 14 jawatan kuasa teknikal, termasuklah Jabatan Perancang Bandar, Jabatan Saliran, Bomba, Kesihatan, Jabatan Penilaian dan sebagainya. Kemudian JKR khususnya. Setelah diluluskan, kemudian diangkat kepada Jawatan Kuasa Hasil Bumi yang difungsikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk kelulusan. Okey, Tuan Datuk Osman, dalam ruang ini, macam mana sebenarnya ruang rasuah itu berlaku dalam kes-kes ikut pengalaman Datuk sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengurusi dan juga Tuan Haji Zul, terima kasih atas jemputan yang berikan kepada saya untuk menjawab Tuan Pengurusi punya persoalan. Sebenarnya dalam soal rasuah dalam pengurangan cukai sebagaimana yang dikatakan oleh Cik Zul ni, bukan hanya berlaku di negeri Johor ni,
bahkan juga di mana-mana tempat. Itu saya minat soalan tu. Nanti ada satu soalan Yusuf ya. Di mana-mana tempat. Selagi ada pengubasaran ataupun SPKS ni daripada tanah pertanian kepada perumahan atau industri, sama ada kecil ataupun berat, pemindahan dalam soal untuk perdagangan, umpamanya macam kita di Johor ni dapat pelabuhan. Itu kita tahu. sebagainya. Ruang rasuah tu di mana Datuk sebenarnya? Itu Macam mana tu sebenarnya? Saya katakan tadi, perkara ini kalau kita teliti dengan secara detail, sebagaimana yang Tuan Haji Zul cakap ini, kelulusan pertama selepas kita buat untuk pembecahan sepadan ni berlaku di PTD, Pejabat Tanah dan Pejabat Tanah dan Lepas tu diangkat kepada pihak hasil bumi. Jadi di mana melibatkan 14 jabatan. Jadi ruang-ruang ni bukan hanya berlaku di PTD ataupun PTG ataupun di hasil bumi, tetapi berkemungkinan besar di 14 jawatan ni pun ada ruang. Sebab kalau satu jabatan ni tak meluluskan, tak memperakui akan laporan ataupun cadangan kita ini, 14 department ini Ya. di seluruh negara begitu ke dia punya sistem? Sama juga. sama lebih kurang saya bilang. Cuma ada untuk meringankan ni kita panggil once stop agency. Tetapi perkara ni serupa juga. Katalah kita dah buat perancangan, umpamanya kita punya ejen hartanah ataupun kita punya arkitek, kita punya konsultan dah cantik dah. Tapi kalau sedikit saja kata EIA kata ni tidak boleh mencemarkan, tapi sebenarnya perkara tu kita dah nampak memang jelas boleh, sebab yang buat ni semua profesional. Tetapi ada elemen-elemen yang kata orang tu nak berlakunya rasuah. Jadi banyak ruang-ruang ni. Okey. Saya nak balik kepada Tuan Yezul. Tadi premium tanah. Yang kedua pasal kuota kan. Macam mana kuota tu pula? Okey, yang saya nak tambah sikit yang Datuk beritahu tadi. Contohnya macam satu jabatan teknikal ni adalah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Dan dia menilai. Dia buat penilaian. Dan untuk tanah industri, bayaran premium ikut JPU 94. JPU 94 ni warta kerajaan negeri di bawah Peraturan Tanah Negeri. Dia guna pakai jadual tu. Untuk industri dia kenakan premium tambahan 20% daripada kenaikan nilai. Daripada tanah pertanian pergi industri 20% perbezaan itu. Mana kalau nilai tinggi maka premium dia tinggi. Kalau nilai dia nilai rendah maka premium dia rendah. Itu salah satu. Bukan saya buat tuduhan Jabatan Penilaian terlibat, tetapi salah satu contoh bagaimana Jabatan Kuasa Teknikal ni boleh terlibat dalam insiden yang berlaku. Yang kedua tentang yang disebut tadi oleh pengurusi tentang penukaran status Bumiputera kepada non-bumi. Dalam dasar perumahan rakyat Johor yang diperkenalkan pada 2012, di mana salah satu disebut bahawa 40% daripada setiap jenis pembangunan yang dibina oleh pembantu perumahan mesti diletakkan di bawah kota Bumiputera. Tetapi di sana ada kelonggaran diberikan kepada pihak pemaju, iaitu di antara syaratnya sekiranya telah berlalu 9 bulan daripada tarikh hartanah itu dijual, ataupun projek itu telah pun berlalu sebanyak 50% completed, siap, maka masih ada lolok Bumiputera tidak laku, maka kerajaan memberi kelonggaran untuk pihak pemaju membuat rayuan kepada pihak kerajaan untuk menukar status. Apa yang berlaku yang disebut dalam SPRM, di mana pihak pemaju ini seolah menyembunyikan 30% dengan meletakkan nama pekerja dia, proksi pekerja dia berstatus Bumiputera. Setelah cukup 9 bulan ataupun 5% projek siap, maka dia kata bahawa projek ini lolok Bumiputera masih ada tidak laku, tidak diambil, dan dia mohon. Di situ berlakunya Datuk. Okey, ini masalah tadi tu ya. Dia menyimpan ya. Katakan kota tu disimpan oleh pemaju. Takkah pihak kerajaan boleh mengesan tu sebenarnya perkara tersebut? Khususnya pejabat menteri besar. Sebagaimana yang dikatakan Tuan Haji tadi, kota Bumiputera yang 30% ni, ataupun selain daripada kota Bumiputera dia ada kota Rumah Murah KMK, biasanya dipegang oleh SUK perumahan. OIMah yang menjual ni pemaju, tetapi mesti dapat kelulusan daripada SUK perumahan di bawah Siusaha Kerajaan Negeri, di mana pengurusinya adalah Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kalau kita nak beli rumah, sama ada rumah tu
KMK. KMK ni kebenaran menegakkan kerajaan. Biasanya orang-orang parti kerajaan. Parti kerajaan dapat. Ya, dihantar kepada bahagian-bahagian UMNO KMCA. Tapi Datuk tak terlibat lah dulu ya. Saya pernah menjadi pengurusi Biro Perumahan dan Setinggan di UMNO bahagian Pulang. Tetapi saya punya agihan sama rata. Saya ada orang di kalangan menuduh saya ambil ada, kata orang tu, under table. Saya cakap kalau benar perkara ini berlaku, sila ambil evidence yang tertentu, report. Tapi akhirnya benda tu Saya nak tanya, ruang menyuruhkan tu Kota Bumiputera itu ya, pada pemaju atau pada pihak kerajaan sebenarnya ruang tu? Pemaju sebenarnya kalau dia dah allocatekan 30% ni, dia memang dah ready untuk jual. Dan ada niat-niat sedikit kalau benda ni tak boleh terjual, maka inilah sebagaimana Cik Zul kata. Tetapi kuasanya ada pada SUK perumahan, cawangan perumahan. Itu terpulang pada dia. Kadang-kadang berkemungkinan dia ada perbincangan awal. Esok kadang-kadang orang datang, semasa saya jadi wakil rakyat, orang datang, dia jumpa saya. Dia kata ini ada rumah jual. Saya pergi ke Pemaju kata memang ada. Tetapi selepas tu awak kena pergi ke SK Perumahan untuk mendapatkan sertifikat, di mana surat kebenaran untuk nama awak ni berjaya. Tapi kadang-kadang pergi sana, ini rumah kadang-kadang dah ada orang booking. Ini rumah dah jual tapi pinjamannya belum lulus. Jadi akhirnya yang Bumiputera tu tertipu lah semacam itulah ya, ada dia minta tapi tak ada. Sampai balik merujuk kepada saya, saya dah pergi lihat kepada Pemaju, tapi Pemaju kata belum ada bayaran apa-apa. Tetapi yang sebelah sini kata ada booking. Dia alasan dia kata yang tersepit akhirnya rakyat di situ. Rakyat di situ. Okey, tu aja soal. Bila baru ni apabila Menteri Besar sendiri nyatakan bahawa dia ada ruang pelepasan itu ya. Dia kata bila Kota Bumiputera itu tidak dapat dipenuhi ya, kemudian dilepaskan itu pihak pemaju kena bayar, dan bayaran itu macam penalti gitu ya, masuk dalam satu tabung yang jumlahnya sekarang 600 juta ya. Jadi bukankah itu cara yang baik bagi sebuah kerajaan sebenarnya? Bertentangan dengan Azizul sebut tadi kan, sekarang ni maknanya baguslah dia dapat kumpul duit dan sebagainya. Dia ada dua isu yang kita perlu lihat. Satunya adalah tentang isu pemilikan Bumiputera. Bila berlaku penyelewengan, penipuan ini, dan yang paling saya khawatir adalah memang Menteri Besar dah beritahu Kota Bumiputera ini tidak melibatkan RAMJ, Rumah Mampu Milik Johor, yang berharga 150,000 ke bawah. MB memberitahu yang terlibat hanyalah hartanah mewah. Tetapi perlu barang diingat, rumah teres 1 tingkat, rumah teres 2 tingkat bukanlah merupakan rumah mewah. Ia adalah merupakan rumah yang lebih selesa sedikit daripada rumah RAMJ, tetapi harganya masih di bawah 500,000. Jadi jika berlaku penipuan ini, maka kita seolah menarik hak Bumiputera bagi memiliki Kota Bumiputera yang dijual 15%. Tapi duit itu yang 600 juta tu dia akan dibangunkan untuk Bumiputera juga. Betul. So, ada kebenaran tu pada pihak MB tu. Tetapi sepatutnya itu bukan menjadi prioriti. Kenapa pula yang tanya prioriti tu? Sepatutnya jualan lot Bumiputera ni dia bagi prioriti, tidak ada berlaku penyelewengan sebagaimana berlaku sekarang ini. Maknanya itu sebagai salah satu cadangan kita buat sebelum ini, supaya lot-lot Bumiputera ini bagi memastikan dia sampai ke kumpulan sasaran, hendaklah dikendalikan sepenuhnya oleh SUK bahagian perumahan. Tidak ada campur tangan dengan pihak ketiga, khususnya pihak pemaju perumahan. Apa yang berlaku sekarang ni, kita yakin dan percaya bahawa adanya konspirasi yang berlaku di antara pihak pemaju dan juga mereka mungkin individu yang di bawah SUK perumahan. Betul, tabung itu telah mencecah 600 juta dan digunakan balik semula disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar untuk membina RMJ oleh PIJ Holding dan juga KPRJ yang telah bina lebih kurang 6,000. Tetapi pada saya itu bukan prioritinya. Prioritinya adalah lot Bumiputera tadi, sebab yang dibina ni dari RMJ, kita kena ingat.
dia harga 150,000 ke bawah. Yang lot Bumi Putra ni kita kata di 30-40% kota tadi, bukan hanya rumah 150,000 ke bawah, termasuk setiap kategori rumah akan dikategorikan sebagai lot Bumi Putra. Dari segi rumah tu ya, bawah daripada 500,000 ni, adakah ada lambakan sebenarnya yang akan MB bagi option begitu? Dia begini, kalau kereta dalam pasaran yang popular sekarang yang mudah dijual adalah Proton, Myvi. Begitu juga dalam hartanah. Hot property kalau kita di kalangan pengamal hartanah adalah single story dengan double story. Sebab rumah RAMJ ini dia melibatkan concern dan makan masa 3, 6 sampai 9 bulan untuk mendapat kelulusan di pekerjaan negeri. Dan ejen tak akan nak tunggu sampai 6-9 bulan. Jadi apa yang mereka fokus adalah single story dengan double story yang tidak memerlukan concern daripada kerajaan negeri untuk pindah milik. Dan ini adalah jenis property yang hot, dan saya yakin dan percaya berdasar pada pengalaman saya sebagai perunding hartanah, single story, double story adalah rumah yang hot dan tidak akan mungkin berlaku lambakan, khususnya yang Bumi Putra. Datuk, saya nak tanya balik ini kepada Datuk ya. Tadi dalam kes hartanah ni anak Datuk Bandi ditahan. Tadi Datuk Bandi ditahan. Semalam Ketua Pemuda UMNO Gelar Patah juga ditahan ya. Dan semua ini adalah orang-orang di bawah yang dikatakan terlibat. Kita tak tahu lagi sebab ini proses kita serah kepada pihak FSIM untuk mendakwa ya. Tapi saya nak tanya, kalau di bawah ini boleh terlibat dan ketua kepada tanah, land estate matter ya, maknanya urusan tanah adalah urusan kerajaan negeri dan ketua kepada kerajaan negeri adalah Menteri Besar. Jadi bukankah itu satu kelemahan besar kepada Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin ini sebenarnya? Ya, saya sedikit sebanyak mengakui bagaimana Cik Suhaizan tadi cakap. Berbalik semula kepada Cik Zul punya cerita tadi, sebenarnya dalam soal wang pungutan yang disimpan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat ada 600 juta tu, bukan semata-mata kerana kota Bumi Putra dialih kepada kota antarabangsa yang diperlukan supaya dibayar sebagai penalti dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dasar kerajaan, mana tanah ataupun pemaju perumahan yang mampu untuk memajukan tanah lebih daripada 20 hektar, dia diwajibkan untuk membuat rumah mampu milik. Kalau dulu panggil rumah murah, semenjak tahun 2010 ubah mampu milik. Dah tak ada rumah murah 21,000. Okey, sebab 150,000. Dia kenakan 30% misi membina rumah mampu milik. Dan ada pula dia punya clause, boleh dibuat tak semata-mata dalam satu pembangunan di situ, tetapi 20 km radius jauh daripada projek itu. Itu satu. Yang keduanya, hari ini semasa saya jadi wakil rakyat, kita masih implement dasar itu. Tetapi baru-baru ini semenjak 2013 boleh tidak membangunkan rumah mampu milik waimah 20 km, tetapi kerajaan dendakan mereka ini 135 gitu. Itu kelemahan ya? Kelemahan segi polisi itu? Bukan kelemahan, tetapi ini dasar baru. Saya rasa duit yang 600 juta ni, banyak pemaju yang tidak mau buat rumah murah atau rumah mampu milik. Maksud saya sekarang, kalau begitu, habis rumah Bumi Putra, mereka yang kurang berkemampuan, dia tidak berada dalam radius yang ditentukan. So, mereka ada di mana? Itu sebab saya pernah membangkitkan perkara ini. Saya ambil contoh 2-3 taman yang besar di dalam kawasan Dun Kempas, di mana beribu unit dan beribu ekar. Contohnya Steel Tripika, ada 2,000 unit, di mana rumah murahnya. Damansara Alif pun gitu juga. Horizon Hill, rumah banglo, di mana rumah murahnya. Tapi pada ketika itu dia kata, kalau Damansara Alif ni memang dibuat rumah murah sebab ini Johor Land, Johor Corp dibuat di air biru. Kemudian SP Steel, Steel Tripika ni, pemajunya SP Steel dibuat di Gelam Patah, mana keluar daripada kawasan. Kadang ini betul urusan. Satu taman itu akan jadi kelompok elit. Kelompok yang sederhana dan rendah tak boleh duduk situ.
So, itu boleh mendatangkan kecurigaan, bermacam-macam masalah sosial. Masalah sosial. Sebab mereka tidak puas hati kan. Jadi dengan adanya, sebab tu saya kata ini kelemahan. Ya, itu sebab saya berulang balik. Sebagaimana pengurusi tadi cakap, di manakah ruang-ruang untuk mereka ni mendapat ataupun adanya rasuah. Kalau dulu agak kurang, tapi oleh kerana adanya dasar yang ditukar sekarang ni, you tak buat rumah murah tak apa, tapi kerajaan denda awak 135,000 satu unit. Pertamanya, orang yang kurang kemampuan dah tak dapat rumah murah. Yang keduanya, akan berlaku hengki-pengki di situ sebab ini duit. Okay? Ini yang salah satu daripada puncanya. Jadi kalau dia tak nak buat rumah murah, umpamanya dia bayar, kemudian tapi tak menyelesaikan masalah unit tak menyelesaikan masalah perumahan. Memang itu sebab kalau kita tengok kemampuan kan? Dasar Kerajaan Negeri Johor 2015 itu paling lewat dulu. Minta maaf saya, 2005 setinggal sifat akan melaksanakan 35,000 rumah mampu milik untuk rakyat-rakyat yang kurang berkemampuan. Adakah? Tidak ada. Memang selagi bila pun kalau ini berlaku, ada perkara-perkara yang kurang sihat sentiasa berlaku dalam kerajaan kita. Wawasan kita memanglah, kalau kita cakap ni macam-macam lah, nak menyedapkan perkumpulan ini ada segi dalam soal politik. Tetapi hakikatnya itu sebab saya dianggap semasa saya berada dalam Dewan Negeri Satu, wakil rakyat kerajaan, dianggap saya sebagai wakil rakyat pembangkang. Sebab saya sehingga saya cakap, saya bercakap bukan kehendak ataupun sesuka hati saya. Boleh tak saya simpulkan? Saya bercakap atas apa rintihan rakyat di bawah. Untuk takat ni saya sebut, saya berpandangan, setuju tak Datuk saya kata bahawa polisi yang pelonggaran polisi itu sebenarnya merugikan kumpulan rendah, kumpulan yang mempunyai kemampuan yang rendah dalam negara kita ni. Maksudnya yang tak berkemampuan untuk beli rumah, yang hanya mampu beli rumah kali dalam bawah 100,000 bawah 200,000. Mereka ni kumpulan yang tertindas dalam hal ini. Itu dah memang daripada segi awal kita tahu. Itu sebab saya pun mengutarakan soal bagaimana untuk kita memperjuangkan nasib-nasib orang yang berkemampuan rendah ni, sehingga kerajaan membuat PPR dan sebagainya. Tapi mesti ingat, projek perumahan rakyat tu bukan untuk dijual, hanya untuk disewa. Itu pun sementara. Okey. So kita berhenti sebentar. Kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sebarang soalan berkaitan dengan isu pengkhianat hartanah di Johor. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan rumah RMMJ. Kita sebagai rakyat kadang-kadang kita tidak tahu berapa jumlah rumah mampu milik yang dipegang oleh SUK yang telah diserah ataupun telah dijual kepada pemaju. Jadi bagaimana kita sebagai rakyat ingin kerajaan lebih telus untuk mengisytiharkan berapa jumlah RMMJ yang dibuat dan yang telah diserahkan pemaju kepada SUK untuk dijual kepada rakyat. Kerana ada satu maklumat yang kita dapat, sebagai contoh, sebuah pemaju di Kulai yang buat rumah RMMJ, yang mana rumah ni hampir 50% siap, tetapi pihak pemaju agak pelik apabila pihak SUK memaklumkan tak ada pembeli. Jadi di situ timbul pertanyaan di kita sebagai rakyat. Apa harga rumah tu? Maknanya kenapa rumah ini ada, dikatakan tidak ada permohonan untuk membeli rumah ini, dan kita sebagai rakyat tidak tahu sebenarnya berapa banyak RMMJ yang dibina oleh kerajaan untuk rakyat memilikinya. Sekian saya. Perkara ini dia ada dua. RMMJ mana rumah mampu milik. Kalau dulu kita low cost house. Satu lagi rumah Kota Bumiputera. Yang selalu SUK cawangan perumahan dia advertise, dia iklankan di khabar biasanya ialah rumah Kota Bumiputera. Kedai
Kota Bumi Putra. Itu selalu diiklankan. Rumah mampu milik ni dia tak iklankan. Itu yang saya katakan tadi, balik semula rumah mampu milik ni yang di bawah 150,000 dia bagi kepada, dipanggil KMK. Kadang-kadang hantar ke seluruh UMNO bahagian atau komponen Parti Barisan Nasional. Jadi ketua bahagian akan agihkan, bagi 10 orang, bagi pada ketua cawangan cari kroni dia ke saudara dia. Ini pun kadang-kadang ketua cawangan jual borang juga. Kalau laku juga sebagaimana yang pengurusi tadi cakap. Jadi kalau orang tu tengah cari tak ada yang tak berkelayakan dan sebagainya, maka benda tu gantung. Sedangkan SUK perumahan dah keluarkan semua. Bermakna kalau awak datang ke SUK perumahan memang tak ada. 10 biji, 50 biji bagi bahagian Temperau, bahagian Pasir Kudang, bahagian Johor Bahru, bahagian Pulau dan sebagainya. Jadi kalau pergi situ tak ada. Cuma yang ada kota-kota yang orang tak nak. Sehingga setahun, 2 tahun. Satu. Yang keduanya, kota-kota yang jauh. Tempat dia jauh. Di Pekan Nenas, ataupun di Air Biru, ataupun di mana, Ulu Choh dan sebagainya. Di mana orang kita sendiri yang pendapatan rendah ni, yang bekerja sebagai buruh, gaji tak lebih 1,200, tinggal di Johor Bahru, takkan nak beli rumah dekat Pekan Nenas. Jadi kurang popular lah, kurang laku lah. Jadi yang itu aja yang ada. Aja yang itu yang ada. Yang tempat yang strategik ni tempat habis yang semua. strategik pagi ni saya katakan tadi. Okey, Haji Zul, Tuan Haji Zul, saya nak tanya. Kalau pakatan pemerintah Johor ni, apakah polisi ni akan diteruskan? Okey, itu sebabnya kita Amanah Negeri Johor mencadangkan dibuat audit pengurusan ataupun management audit. Yang pertama untuk kita mencegah khususnya agensi-agensi kerajaan yang berisiko tinggi untuk melakukan rasuah. Dan bila kita sebut state is land matter, maknanya dia hal ehwal tanah dan pembangunan tanah ni, financier dia adalah kepada MD atau kerajaan negeri. Di sini tidak melibatkan kerajaan bersekutuan. Oleh itu, ini di antara perkara yang terdedah kepada penyelewengan dan juga rasuah. Sebagaimana yang disebut oleh pengurusi tadi. Pada dia soalan tadi apa dia? Soalan dari segi sekarang ni kota rumah-rumah pemilik tu diagih-agihkan di kalangan orang UMNO. Dia isu dia yang saya sebut tadi, pertama dia adalah untuk kita mencegah lebih awal, precaution, mana-mana agensi yang ada melakukan rasuah. Yang kedua dia mengenal pasti SOP setiap proses kerja yang mempunyai kelemahan. Itu sebabnya dalam kes rumah mampu milik negeri Johor, jelas menunjukkan SOP ini tidak transparent. Contoh dia daripada segi statistik, yang mohon secara online sekarang ni 106,000 lebih kurang semenjak daripada dibuka 2013-14. Sedangkan kerajaan hanya meminta 60,000 saja menjelang 2020. Jadi maknanya yang ada sedikit, yang meminta ramai. Jadi di sini juga akan terdedah kepada penyelewengan dan rasuah. Barang sikit, orang minta ramai. Itu sebabnya yang ketua pemuda UMNO tadi, Gelabatan yang terlibat itu, sebab dia menjanjikan, bayar dia menjanjikan, dia jamin boleh dapat rumah mampu milik. Jadi dan juga polisi Pakatan Harapan tu macam mana tu? Sedangkan nanti Amanah, Bersatu, DAP, PKR pun ada ketua pemuda Gelapatan juga. Jadi macam mana nak uruskan tu? Sedangkan ada mungkin ada permintaan daripada ahli-ahli parti untuk rumah. Bukankah itu kalau UMNO tu didahulukan permintaan ahli UMNO? Di segi dalam konteks ni bagaimana Tuan Haji? Dia pun ada hal macam mana tu sebenarnya? Yang penting kita bila mana kita jadi kerajaan, dua syarat nyatakan dalam Quran. Kawiyul amin. Yang pertama mesti bijaksana menjadi pemimpin. Dia tak boleh bodoh. Yang kedua mesti amanah, al-amin. Itu sebabnya dalam isu perumahan ini, yang penting pada kita, yang dasar bottom line kepada polisi perumahan, kalau Pakatan Harapan dengan Bersatu merintah, adalah keadilan. Itu sebab kelonggaran beberapa polisi yang ada tadi, yang sebenarnya mendedahkan kepada penyelewengan. Mana bila berlaku penyelewengan, ketidakadilan berlaku. Ada manusia yang dizalimi, ada manusia yang mahu keuntungan. Situasi ini kita akan berhenti. Sebab selagi polisi ini berjalan begitu,
maka sasaran kita nak capai yang pernah diwawarkan oleh Ahmad Muhammad Menteri Besar, satu keluarga satu rumah tidak akan dapat dicapai. Bahkan pemilikan bumi putra yang kita sebut sebelum ini bahawa dasar ekonomi baru 30% juga tidak akan dapat dicapai, kerana pemilikan hartanah ini sebahagian daripada kekayaan ekonomi pun tidak boleh dicapai. Mana banyak kelemahan, disadvantages yang akan berlaku. Oleh itu, polisi kita nanti mesti merupakan polisi yang berasas kepada keadilan itu sendiri. Okey, terima kasih. Datuk, saya berminat dengan pandangan Datuk tadi, Datuk Osman. Nyatakan bahawa masalah ini bukan di Johor. Di negeri lain pun sama, Prosedur 14 departmen untuk menyemak itu pun berada di negeri lain. Soalan saya adalah, banyak-banyak negeri, kenapa Johor yang sekarang ini pihak SPRM sasarkan pada waktu ini? Benda tu berlaku di tempat lain juga mungkin, tapi kenapa Johor dipilih pada waktu ini? Apa pandangan Datuk? Kalau kita tengok dari segi kedudukan negeri Johor lah, berhampiran dengan Singapura. Kedatangan rakyat luar daripada Johor ni mencurah-curah. Mengikut statistik yang ada, orang luar yang duduk di bandar Johor Bahru sekitar daerah ni lebih daripada 300,000. Di mana mereka ni kebanyakan bekerja di Singapura. Mereka berkendakkan tempat tinggal atau tidak. Mereka walaupun gaji sana lebih elok dengan pendapatan orang di sini, terutamanya buruh dan sebagainya, mereka tak mampu duduk di Singapura. Nak beli rumah satu flat HDB kat sana pun saya rasa boleh beli satu rumah banglo di sini. Jadi mereka lebih tertarik untuk beli hartanah di sini. Begitu juga orang Singapura, di mana orang Singapura membeli tanah atau rumah di kawasan Johor ni menjadikan rumah kedua mereka. Kalau weekend dia balik kemari. Kedudukan di Johor ni pun dari segi pembangunan memang daripada dulu pun sebelum merdeka, kedudukannya agak strategik. Nilai tanah begitu tinggi. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak berlaku di Negeri Sembilan, di Pahang, di Kelantan. Sebab dari segi permintaan orang ramai ini tak tinggi, maka tentulah harga tanah lebih murah dibandingkan dengan di Johor. Maknanya permintaan tinggi. Jadi permintaan tinggi ini yang menjadi pemaju ke siapa-siapa, umpama pepatah Melayu menangguk di air yang keruh. Ini timbulnya masalah. Ini ada pandangan daripada masyarakat, yang nyatakan bahawa ada kaitan dengan pengaruh Tan Sri Muhyiddin ini katanya, Kerana apabila Tan Sri Muhyiddin ini daripada Johor, kalangan esko-esko yang ada sebahagiannya pro kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi dengan itu Johor dipilih itu. Apa pandangan Datuk sendiri dalam hal ni? Ini politik sikit lah. Ini di luar begitu persepsi Datuk. Ini semua Datuk tadi betul lah, itu segi permintaan. Ini semua pendekatan untuk memburuk-burukkan nama Presiden Parti Bersatu. Kalau kita nak fikir balik, sebelum Tan Sri Muhyiddin, saya menjadi wakil rakyat dengan 3 Perdana Menteri dan 2 Menteri Besar. Sedikit sebanyak saya tahulah. Dan saya juga 12 tahun dalam menjadi ahli tata kuasa kira-kira raya negeri Johor. Dan saya terlibat juga dengan beberapa JLC kerajaan. Jadi saya nampak benda ni. Tapi dulu tak sebesar sebagaimana yang hari ini berlaku. Bukan kerana faktor Tan Sri Muhyiddin. Sebab sekarang ni, kalau kita tengok, ambil contohlah pembangunan di Danga Bay. Berapa nilai satu apartmen ataupun kondo yang dijual di situ? 2 bilik sampai 1 tabik. Di mana sekarang ni betul ramai, bukan saja orang di luar daerah ataupun negeri-negeri lain di dalam Malaysia yang dah datang. Sebagai pengurusi sedia maklum, akan ada beratus ribu orang daripada negeri luar yang datang mencurah kemari. Di mana orang ni semua, kalau dia dah pergi nak beli aset properti di luar negara, orang yang kaya-kaya. Nilai tanah yang ada di Johor Bahru pada kita yang tak mampu dia begitu tinggi, tapi pada mereka murah.
Tak ada orang nyatakan. Ya. Datuk kan. Ini sebenarnya adalah gimmick untuk berdepan dengan pilihan raya. Ya. Maksudnya apabila Datuk Seri Najib dipalitkan dengan isu-isu 1MDB menerima duit 2.6 bilion dan sebagainya Jadi untuk mengaburi mata itu, maka dibuatlah urusan tangkapan-tangkapan SPRM ini supaya mengaburi mata rakyat, supaya rakyat menganggap sekarang maknanya kerajaan ini telah telur bersih dan sebagainya. Tapi ada pandangan kata itu sebenarnya nak mengaburi mata untuk berdepan dengan pilihan raya. Macam mana Datuk pandangan Datuk? Pada saya soal kes Datuk Seri Najib 1MDB dan juga sebagainya belum luput daripada ingatan rakyat. Saya 3 hari lepas ni masih lagi ada saya berpuas. Bukan saja itu, kenaikan harga barang, kenaikan minyak, subsidi universiti 6,000 pensyarah dia buang, universiti pantai kita ni UTM beratus juta lebih dia potong. Banyak orang yang merintih. Wah, Imam apa dia buat dari segi untuk mengkaburi cerita orang atas ni, dia alihkan ke Johor ni. Saya rasa dan saya yakin masih akan menjadi satu sebutan. Tapi Datuk setuju dengan saya lah, maknanya ini juga usaha untuk mengaburi, mengalih isu lah. Saya setuju. Tetapi budak-budak kata tak load. Dan makin bertambah sokongan kepada barisan pembangkang. Okey, Tuan Haji Zul, sekarang saya nak tanya. Selama ni Menteri Besar ni dianggap dipotretkan sebagai Menteri Besar yang bersih yang cekap, yang dapat meningkatkan kualiti bangunan di Johor sebagainya. Bukankah dengan isu rasuah ni melibatkan Esko, dan saya dipahamkan mungkin ada beberapa Esko lagi yang akan ditahan selepas ini, bukankah itu dah memalitkan besar dengan isu yang tak baik ini sebenarnya, telah mencemarkan ini sebenarnya. Saya setuju dengan pandangan pengurusi, sebab 2-3 penangkapan SPRM yang dibuat tentang isu rasuah hartanah ini, apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Menteri Besar, kita serah kepada SPRM siasatan. Kita akan tunggu. Pada saya itu bukan jawapan terbaik daripada seorang ketua kerajaan, sebab ketua kerajaan dia kena mengambil accountability, sikap kebertanggungjawaban kepada semua esko yang ada di bawah beliau, khususnya yang jabatan agensi yang terlibat ni adalah agensi yang di bawah portfolio kepada Menteri Besar sendiri. Itu sebabnya kita menyatakan bahawa memang isu ini menjejaskan integriti dan juga konsep good governance yang selama ini menjadi good feel factor kepada Yang Amat Menteri Besar Johor, bersih, bebas rasuah, dan ini adalah merupakan satu kurniaan daripada Allah untuk mendedahkan what is the true colour yang ada kepada kerajaan negeri Johor sekarang ini. Maknanya dia bukanlah sebersih mana pun dan bukanlah good factor yang sehebat mana pun. Jadi ini adalah merupakan satu peluang untuk kita dekat Pakatan Harapan dekat bersama dengan Bersatu untuk memberitahu rakyat bahawa di sana banyak lagi perubahan yang perlu dilakukan. Maknanya kita perlukan sebuah kerajaan yang mempunyai integriti lebih tinggi, sebuah kerajaan yang lebih tulus, sebuah kerajaan yang benar-benar dapat memberi keadilan kepada semua lapisan rakyat, termasuk yang miskin, yang B40, M40, U20. Yang ini perlu dilayan dan diselaraskan. Ada pandangan nyatakan bahawa semasa kes Tan Sri Eric Chia tahun 2004, masa tu dia ditahan oleh SPRM nak berdepan dengan pilihan raya, lalu ditahan dengan kursi roda dan sebagainya. SPRM panggil selepas pilihan raya, BN menang, Eric Chia lepas. Jadi ada tak kemungkinan ini boleh berlaku di Johor sebenarnya? Tangkapan 1, tangkapan 2, itu ini sebagainya. Lepas tu pilihan raya tu dilihat kerajaan BN begitu bersih, telur dan sebagainya. Selepas itu mereka dilepas kalau BN menang. Adakah ini akan nampak akan berlaku sebenarnya keadaan ini? Kita diajar politik ni adalah art of possibility. Maknanya dia seni kepada berlakunya sebarang kemungkinan. Kita tidak menolak kemungkinan berlakunya sebagaimana tadi untuk memperbaiki imej mereka, ataupun mereka ini hanya bermain wayang lepas bila dia dibebaskan.
Tapi apa yang penting ketika ini bagi mazhab PPRU ke-14, insiden rasuah dan penyelewengan ini benar-benar berlaku. Ini bukan cubaan macam cerita Piramli. Ini memang benar-benar berlaku. Walaupun dia cuba manipulate benda ni, spin benda ni, tetapi hakikatnya ini adalah merupakan rasuah yang benar-benar berlaku dan benar-benar menyebabkan kerugian jutaan ringgit kepada hasil kerajaan negeri. Dan bagi saya, hasil kerajaan negeri adalah merupakan hasil rakyat. Dan hasil rakyat adalah merupakan suatu benda yang sangat penting. Itu sebabnya saya mengatakan mereka yang terlibat ini, sama ada agensi kerajaan, sama ada individu, pemaju, mereka melakukan satu pengkhianatan bukan hanya kepada rakyat Johor, bukan hanya kepada negeri Johor, tetapi ke bawah duli Sultan Johor sendiri. Satu pengkhianatan yang kita tidak boleh kompromi sama sekali. Okay. Ada soalan mungkin kalau silakan. Kat sini ada soalan. Satu nak tanya, siapa yang endorse kali terakhir untuk kelulusan daripada bumi kepada non-bumi tu, bumi release tu, siapa yang endorsement? Adakah MB yang endorse? Dia mesti bagi pada tu. Dan adakah dari bumi release ni, isu bumi release ni, adakah MB tahu tentang perkara ni wujud? Okey, yang keduanya, ada yang nyatakan bahawa ini adalah pertembungan antara Najib dengan MB. Minta respon, adakah dia pertembungan antara Najib dan MB kerana Najib nak bersihkan orang-orang yang tidak bersekongkol dengan dia. Dua, satu polisi, satu persepsi. Silakan. Untuk mengeluarkan kota Bumi Putra atau dalam bahasa orang putihnya release kepada kota antarabangsa, begitu juga daripada leasehold pergi ke freehold. Bukan ini perkara boleh dikatakan besar, walaupun secara prosesnya dari bawah, bagaimana Tuan Haji Zul tadi cakap, BTG sebagainya, tapi akhirnya memang orang nombor satu lah, iaitu Menteri Besar lah. Maknanya diluluskan dalam mesyuarat Exco kan? Dalam mesyuarat Exco. Itu saya kata ini yang besar. Yang kecil, saya ambil contoh pengusi ada 10 ekar tanah lah, okey, 5 tahun tak bayar cukai. Dia biasa kalau kita bayar cukai ni tiap-tiap tahun, mesti dia punya deadline dia tak boleh lepas bulan Mei. Untuk tahun ini 2017 paling akhir bulan Mei. Kalau satu hari sih lepas bulan Mei, dia sudah kenakan denda cukai tu. Jadi kalau cukai tu umpamanya RM10,000 lah, denda dia 8%. Okey, kalau kecil lah, kalau besar lah, macam estate ke semua besar. Ya, untuk sebenarnya cukai ini sebagai penalti. Tetapi pejabat tanah, kalau nak lepas, Exco yang lepaskan. no. Kalau nak pejabat tanah kata, boleh tak kita buat rayuan? Kata tak boleh. Waimah pergi jumpa pengarah tanah dan galian, Pun tak boleh. pun tak boleh. Yang boleh? Yang boleh hanya Menteri Besar. Okey, balik tu soalan tu. Yeah. Saya minat soalan tu. Bermakna Saya minat point. final say. Okey, sekarang isunya adalah orang di bawah, mereka ni ditangkap kena menerima. Ini tuduhan ya. Ini belum satu keputusan lagi mana akan diserah ke mahkamah. Tapi tuduhannya adalah menerima duit-duit ini ya. Secara logiknya ya, kalau di bawah menerima, apakah atas tak menerima tu sebenarnya? Bawah menerima, takkan power dari bawah saja. Dan sebenarnya kalau di bawah menerima, atas tak lulus, tak selesai juga. Maknanya both side itu. Saya juga nak cakap menerima tak menerima, kita tak jelas. Okey, nak cakap ada konspirasi pun tak jelas. Tapi secara hukum akal lah, orang yang masih pemikirannya waras lah, kita fikirlah. Sebab kalau saya cakap sesuatu benda tu terlampau spesifik dan nampak. Tapi itu sebab saya bagi bayangan tadi. Benda yang sekecil-kecilnya hanya rayuan untuk mengurangkan denda itu sampai ke peringkat Menteri Besar. Apatah lagi yang besar. Sepatutnya benda yang kecil ni pihak PTD, pengarah tanah dan galian pentadbir tanah dan daerah saja boleh. Bukan kita nak minta
dihapuskan, minta 10 atau 15% dikurangkan. Tak ada kuasa. Ayah dia kata, pergilah jumpa Putih besar. Putih besar yang dulu sekarang. Jadi kalau yang besar apa lagi? Ini bukan Tuhan. Ini is a reality. Proses lah. Ya, proses. Ya, proses. Ya. Apatah lagi kalau ada conversion, nak pergi tanah nak bayar, katakanlah saya ambil contoh, Fauzi dapat pengundian tanah di mana tempatnya, ataupun di Danga Bay, ataupun di Gelang Patah, minta dengan kerajaan diluluskan 10,000 kaki. Mesti dia kena bayar premium. Premium tu ikut nilai tanah. Kadang-kadang kalau tanah pertanian ataupun untuk buat rumah kedai masjid, nak kena kata sama ada, kalau Malay Reserve RM3 ke RM7 premium daripada 10 kaki, kalau RM7 belum ada, dia kena bayar RM7,000. Nak kurangkan premium bukan nak terus tak nak bayar premium tau, kurangkan waimah 50 sen pun mesti jumpa. Soalan saya. Ya, betul besar. Ada tak kemungkinan ni Ya. Ada tak kemungkinan ni kalau maknanya sekarang ni di bawah telah ditangkap, telah ditahan SPRM, dan dibesarkan ditahan bawah SPRM. Adakah kemungkinan ini ada? Kalau siasatan SPRM ni ada transparannya, ikhlas dan sebagainya, saya rasa perkara ini sebagaimana yang pengurusi kata akan berlaku. Kemungkinan berlaku. Sebab ini kira macam cerita 10 budak hitam lah. Itu saja. Takkan satu terjun di kolam, satu tengok, dua terjun, tarik terjun. Akhirnya kita tahulah macam mana. Sebab benda ni berkait, bertali-tali. Sebab saya tak nak cerita secara menuduh dan sebagainya. Kita tak tuduh. Cuma bayangan kita lihat, benda yang sekecil pun mesti minta kelulusan daripada atas. Apatah lagi benda yang melibatkan ratusan juta, puluhan juta dan sebagainya. Ini terpulang kepada para pendengar, para penonton untuk menilai. Ya, betul. Senang. Okey. Tuan Haji tadi soalan yang kedua tu, soalan adakah ini adalah satu usaha untuk mengenepikan mereka yang tak setuju dengan Najib maksudnya. Padahal ini maknanya Najib mengkali melihat di Johor ni satu ancaman kepada dia buat sesuatu untuk mengenepikan orang ni. Ini soalan yang kedua tadi. Macam mana tu? Okey, ini juga merupakan satu persepsi. Okey. Dan memang kita tahu sebelum ini, semenjak krisis, sebelum rakan-rakan terkeluar menubuhkan Parti Bersatu, semasa ura-ura sebahagian besar Tan Sri Muhyiddin akan dipecat seumpamanya, bahkan selepas saja dipecat, apa yang berlaku adalah ramai di kalangan ahli UMNO yang bersikap lantang menyuarakan ketidakpersetujuan di atas keputusan ataupun penyingkiran Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan perkara ini sangat tidak disenangi oleh Perdana Menteri di Johor, sebab di Johor di antara yang agak lantang menyuarakan ketidakpersetujuan terhadap pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi apa yang dilihat pada masa itu, persepsi Perdana Menteri adalah Khalid Nordin, Menteri Besar, gagal mengawal ahli UMNO di negeri Johor. Dan masa itu agak berlaku begitu kuat pertembungan di antara Perdana Menteri dengan MB Johor. Bahkan ada ura-ura masa itu kemungkinan besar MB Johor akan ditukar dan seumpamanya. Apapun yang berlaku pada saya, ini merupakan satu persepsi, satu usaha. Kita tak menolak kemungkinan satu usaha untuk downgrade reputasi dan juga goodwill yang ada kepada Menteri Besar Johor bagi kepentingan politik Perdana Menteri sendiri. Dan mungkin juga di sebaliknya, ini satu persepsi. Kerana kita tak menolak kemungkinan apa disebut oleh pengurusi tadi menjadi satu strategi kepada Perdana Menteri. Okey, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita telah menyampaikan pandangannya hubung dengan isu yang berkaitan dengan harta tanah di negeri Johor ni. Dan kita dapat simpulkan bahawa di sana ada masalah dalam hal harta tanah yang perlu dibaiki. Kalau ada kerajaan yang baru yang merintah di negeri Johor ni, ada banyak perkara-perkara yang harus dilihat dari segi SOP-nya, dari segi kepertanggungjawabannya, dan segala-galanya harus dilihat semula supaya rakyat akan mendapat manfaat hasil perubahan yang berlaku dalam masa yang akan datang. Okey. Saya rasa kalau betul-betul lah pada harapan kita tak nak berlaku macam yang
Kemusi kata tentang Barisan Nasional menang, besok Eric Chia keluar. Jadi jangan ada persepsi macam itu. Kita mau Pakatan Harapan menang, jadi tak akan berlaku gitu. Cuma kita fikirkan macam mana. Saya cadangkan kalau nak Eric ada- Chia tu Ya. daripada BN ke BN. Tapi kalau BN kepada Pakatan Harapan tak adalah. Tapi Pakatan Harapan mesti ada satu formula untuk tidak nampak apa untuk tidak berlakunya perkara yang berlaku pada hari ini. Manifesto satu, tetapi implementasi untuk ada transparansi dalam soal ini. Saya fikirkan rumah-rumah ni, rumah murah kota KMK ni, jangan bagi kepada semata-mata parti politik. Kita buat satu jawatan kuasa bersama untuk menilai siapa yang mampu. Jadi jawatan kuasa tu yang mainkan peranan untuk memilih. Kita buat mesyuarat dalam 2 kali dan sebagainya yang terdiri daripada jawatan kuasa daripada semua parti-parti dan juga ketua-ketua jabatan untuk menilai permohonan-permohonan rumah-rumah murah ni. Jadi bukan bermakna SUK semata-mata ataupun ketua-ketua parti komponen tu semata-mata. Jadi kalau berlaku apa, orang-orang ni yang bertanggungjawab. Betul lah. Ada harapan saya. Kita mesti ada satu formula untuk meyakinkan rakyat Pakatan ni boleh menang. Ya. Harapan Najib Zul apa tu sebagai yang terakhir sekali? Harapan saya bagaimana telah terutarakan, iaitu kita minta semua exco dan madrasah termasuk isteri dan anak mesti akan harta. Kerana kita lihat bahawa pendedahan SPM terhadap rasuah ini semakin begitu rampant pada jadada di Johor. Kita nak suatu cut off date mesti kita ada. Mana kita minta segera mengisytiharkan harta. Yang kedua adalah tentang SOP agensi-agensi yang berisiko tinggi berlakunya rasuah ini perlu dibuat pemantauan daripada semasa ke semasa dan perlu dibuat sebagaimana dibuat di negeri yang lain. Contohnya mereka yang terlibat dengan urusan yang berisiko tinggi untuk berlaku rasuah dibuat rotation. Dan selama di antara negeri yang sana itu juga dengan ini dan mereka berjaya supaya mereka tidak sempat membina hubungan baik dengan pelanggan mereka yang akhir boleh menjurus kepada rasuah itu sendiri. Jadi itu pandangan. Terima kasih. Jadi saya rasa tamatlah setakat ini ya perbincangan kita, dialog kita berkenaan dengan membongkar ya pengkhianatan tanah hartanah di Negeri Johor ini. Semoga ia memberikan kebaikan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengikut statistik terkini, dianggarkan lebih 4 juta penduduk Malaysia yang layak untuk mengundi, tetapi mereka tidak mendaftar sebagai pemilih untuk melayakkan mereka menjadi pemilih di hari pengundian. Statistik ini terlalu besar untuk sebuah negara yang berjumlah 30 juta tuan-tuan dan puan-puan. Dengan keadaan ekonomi kita yang agak membebankan rakyat, dengan masalah ketidakkepercayaan kepada pentadbiran negara, dengan masalah ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, dengan masalah harga barangan naik, dan dengan masalah politik yang tidak menentu juga pada hari ini. Marilah kita bersama-sama melibatkan diri dalam proses demokrasi ini untuk menentukan pentadbiran kerajaan pada PRU akan datang. Saya menyeru pada rakan-rakan di luar sana, termasuk anda. Ya, anda yang belum mendaftar sebagai pengundi ataupun pemilih, untuk bersama-sama mendaftarkan diri kita sebagai pemilih. Boleh tuan-tuan dan puan-puan hadir dalam senarai yang telah kita sediakan, dalam lokasi-lokasi dan tempat yang kita telah sediakan di negeri Melaka ini untuk mendaftarkan diri anda sebagai pemilih. Bawalah rakan-rakan, ahli keluarga, adik-beradik kita, teman-teman kita, sepejabat yang masih belum mendaftar lagi sebagai pemilih ke lokasi-lokasi yang telah kita tentukan untuk kita mendaftar diri kita sebagai pemilih. Bersama-sama kita membina masa depan yang lebih baik. Bersama-sama kita menentukan kerajaan yang dipilih adalah kerajaan yang terbaik untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Ayo bersama-sama kita menyemarakkan proses demokrasi ini, menyuburkan proses demokrasi ini dengan mendaftar sebagai pemilih. Kita jumpa di sana tuan-tuan.